wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi zaman marhuma wa tafarruqana min ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu ja'alahu an-nasara idza syi'ta bihi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta as-samawati wal ard. Allahumma ij'al fi qulubina nura, fi sam'ina nura, fi basarina nura, fi lisanina nura. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna fahman nabi wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi pada kita hari ini dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat yang diberikan olehnya, taufik dan juga inayah. Marilah kita membacakan Fatihah kepada pengarang kitab yang baru kita buka ni. Ila Allah Jalla wa ala sallallahu alaihi wasallam kafatul anbiya wal mursalin wa ala syayikhina wa sajidina wa usulina wa furu'ina wa liman bailana wa liman aqa ilaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat ala yawmil amwat wa khususan ila al marhum Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani Syekh billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita akan mulakan pembacaan. Kita anggap ni sebagai pembacaan biasa, bukanlah munakasyah, bukan kita ahli nak munakasyah ni. Kita bukan ada pengetahuan sangat pun. Sekadar pembacaan kita, kitab baru kita, ni besarnya, Al-Manhalus Safi fi Bayani Rumuzi Ahli Sufi. Jadi Al-Manhalus Safi oleh Bajaduddin Al-Alim Al-Allama Al-Arif Rabbani Sahibul Karamati Syekh Daud bin Syekh Wan Abdullah Al-Fatani. Hadza min fadli Rabbi. Ini daripada kelebihan limpah kurniaan Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir ya karim. Dengan nama Allah jua, Tuhan yang amat murah bagi segala hamba-Nya, yang amat mengasih sayang bagi segala hamba-Nya yang mukminin. Ini huraian daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Rabbi yassir ya karim, wahai Tuhanku, yassir, permudahkanlah, ya karim, wahai Tuhan yang maha memberi kurnia, yang maha mulia, yang maha agung. Alhamdulillah huwal awwalu alladzi laisa qablahu syai'un. Segala puji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ialah yang permulaan, huwal awwalu, Tuhan yang ianya awal. Nama asma'illah, antara asma' Allah Ta'ala ialah huwal awwal. Allazi laisa qablahu syai', yang tiada mendahului akan dia Allah tadi oleh suatu pun. Kana Allah wala yakun syai'un ma'ah. Telah pun ada Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu pun yang bersama dengannya. Jadi Tuhanlah yang awal. Jadi Tuhanlah yang awal, nisbah kepada yang lain. Wal akhiru alladhi laisa ba'dahu syai', dan adalah ia, ya Allah itu, yang kesudahan, akhir, yang kesudahan, yang tiada kemudian daripadanya sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu wal awwal wal akhir. Jadi asma Allah, dialah yang awal, dialah yang akhir. Kalau kita biasa bicara, ialah Allah Taala itu yang awal, sebelum kewujudan makhluk ini Tuhan telah pun ada.
Kemudian makhluk ini binasa, Tuhan tetap ada. Jadi Tuhanlah yang awal, Tuhanlah yang akhir. Ada juga yang menghuraikan Tuhanlah yang awal, iaitulah dialah sebagai mubdi. Dialah yang menciptakan. Dialah yang menjadikan. Dialah sebagai pencetus. Kemudian dialah ma'ad. Dialah tempat pengakhiran pengembalinya. Jadi kalau bicara tentang sufi pun al-awwalu wal-akhiru juga banyak dia punya huraian kan. Huraiannya berdasarkan kepada siapa yang menghuraikan. Cukup banyak. Jadi kita tak nak objektif kita nak ringkas, kita nak mudah faham. Kita tak nak macam kita huraikan kitab Fatih Faridah Allah, tak nak ni Jadi yang mana kita boleh skip je. Yang penting benda-benda yang objektif utama dalam pembacaan ni kita akan ambil. Jadi kalau kita kata wal awal wal akhiru, macam mana pun tanazul daripada dia, taraki kepada dia. Itu awal wal akhir. Kalau segi ta'alluq, dialah tempat penciptaan awal yang menciptakan kita, dan dialah tempat munajat, tempat pengharapan segala-galanya. Banyak dia punya huraiannya daripada wal awal wal akhir. Dan juga wal zahiru, dialah yang zahir. Wal zahiru allazi laisa faqahu syai', dan adalah Allah Ta'ala itu yang nyata, zahir, yang nyata. Dialah yang nyata, yang tiada di atasnya suatu. Yang segala yang kita lihat ni, semua penzahiran, semua yang zahir itu adalah dia. Itu kena faham. Dialah yang zahir, alam ini mazhar. Itu dialah yang zahir. Ini dikatakan melihat semuanya adalah melihat Allah dengan Allah. Melihat tiap-tiap satu itu, kalau sekali imbas kita faham, alam ini adalah asar. Itu bincangan ilmu kalam. Alam ini asar, ini alam ini makhluk. Bila makhluk adalah khalqu, penciptaan. Alam ini ciptaan, mestilah ada mencipta perbuatan. Mesti ada penciptanya. Dilihat daripada bawah peringkat ke atas. Namun apabila bicarakan tentang sufi di sini, dia tidak membicarakan tentang istidlal, tentang munazarah. Tak, dibicarakan tentang zauki, apa yang diperasankan oleh lintasan dalam hati. Ini dinamakan sebagai musyahadah. Bila dilihat tiap-tiap sesuatu itu, adalah dia melihat Allah. Itulah Allah yang zahir. Allah yang zahir macam mana? Semua ini adalah penampakan terhadap mata hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana-mana dia tengok, semua adalah alam ini, akwal ini adalah penzahiran bagi Allah. Jadi Allah yang zahir. Bukan Allah itu mazhar. Mazhar itu ialah jisim kita, sifat kita, makhluk kita ini adalah mazhar. Tapi yang zahir itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam analoginya ialah cermin itu adalah kita. Penampakan dalam cermin itu bukanlah kita. Penampakan dalam cermin itu adalah zahir. Iaitulah Allah menampakkan akan dirinya. Jadi perbahasan ni rumit lah kalau kita baru sekali dengar. Tidak tak boleh begitu. Kena selalu dengar. Yang penting jangan kita tergelincir bercakap. Kita kena ada, sandarkan kita punya disiplin dia. Bezakan istilah zahir tu apa dia, mazhar tu apa dia. Jadi tajalli, majlahnya kita, tempat. Lagi apa lagi? Wal batinu alladhi laisa tahtahu syai', dan ialah yang tersembunyi, yang tiada di bawahnya sesuatu. Hakikat penghabisannya adalah daripada dia. Yang zahir terpancar ini adalah dia. Kita ini, akuan ni apa dia? Akuan ini kalau bicara dalam wahdatul wujud, kita semua ini adalah hukum kepada a'yan sabitah. Kita ini adalah hukum, artinya kita ni wujud khariji kita ini ialah paparan, surah, gambaran kepada mahiyah, kepada a'yan sabitah. Apa itu a'yan sabitah? Maklum Allah Ta'ala. Dalam pengetahuan Allah Ta'ala dalam pengetahuan Allah Ta'ala itu, maka terupalah kita yang khariji ini. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu kalam,
Kita bicara wujud khariji kita ni ialah sebagai wujud. Dan wujud kita ini diketahui oleh Allah Ta'ala. Perbincangan dalam ilmu kalam dilihat daripada apa dia? Ujung, baru nak cari ke pangkal. Tapi bicara dalam wahdatul wujud ni dicari daripada pangkal bawa kepada ujung. Pangkalnya macam mana? Tuhan zat yang kesempurnaan sifat-sifatnya. Dalam bicara apa dia? Bicara semata-mata bukan membicarakan tentang zat, tapi membicarakan tentang asma dan sifat, maka di situ pengetahuan Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala mengetahuikan akan maklumat-maklumat. Maklumat itu dinamakan sebagai apa dia? A'yan sabitah. A'yan sabitah itu tidak akan mencium bau kewujudan. Itu kena faham. A'yan sabitah, dia tidak akan menghidu bau kewujudan. Allah Ta'ala itu semata-mata zat. Allah Ta'ala itu wujud yang mutlak, yang tidak kita ketahuikan akan kunhiyah dia. Tak tahu langsung hakikat ketuhanan. Namun sekadar Tuhan memaparkan untuk kita faham, maka kita bicarakan tentang konsep ilahiyah ataupun uluhiyah, ketuhanan. Jadi ilahiyah tu barulah adanya Allah. Daripada Allah itulah barulah merangkumi Allah itu segala sifat-sifat kesempurnaan yang untuk kita faham daripada Allah. Itu konsep ilahiyah. Maka adanya wahdah di situ. Bawa sampailah kepada apa dia? Sampai kepada wahidiyah. Di situlah akan a'yan sabitah. Di situlah kita Allah Ta'ala mengetahui. Ini turutan-turutan ni bukannya benda yang ada susunan, tidak. Susunan akal kita untuk faham. Jadinya Allah Ta'ala mengetahui kita itu yang wujud, yang hakiki, yang istiqlal ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun maklumat itu adakah perkara yang wujudi? Tidak. Menurut wahdatul wujud, ianya adalah perkara yang sabit saja. Senang katanya kita katakan sebagai amrun iktibari. Bila amrun iktibari ni maklumat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sebenar-benarnya hanyalah Allah saja yang ada. Ilmu Tuhan apa semuanya adalah berkaitan dengan zat Tuhan. Yang sebenar-benar adalah wujud ialah zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang maklumat Allah Ta'ala ini, yang sabitah ni, ini dinamakan sebagai hakikat kita. Ini dinamakan sebagai hakikat kita. Sebab apa dinamakan sebagai hakikat kita? Ini nak bicara ni tentang wujud. Yang dimasukkan dengan wujud ialah wujud tidak menerima, terhapus sama sekali. Adapun wujud khariji kita ini terhapus, dimulai oleh tiada langsung, kemudian ada, kemudian hilang. Tapi bila bicarakan tentang maklumat Allah Ta'ala, dia bukan wujud khariji, tapi dia bukannya tak ada langsung, ibarat begitu. Dia adalah amrun iktibari, kekal begitu selama-lamanya. Jadi kita tak boleh kata dia wujud khariji, tak boleh. Dia amrun iktibari. Lalu dipaparkan maklumat Allah Ta'ala ialah dengan takwin. Dengan apa dia? Kun fayakun. Iaitulah Allah Ta'ala ibda'kan. Allah Ta'ala mentakdirkan. Allah Ta'ala memfardukan. Itulah khalqu. Allah Ta'ala mencipta. Yang mencipta ini ialah pentajalan menzahirkan akan pengetahuan Allah. Jadi ini dia maksud sebagai hukum. Hukum bagi a'yan sabitah. Ini istilah. Dengan makna yang lainnya, itulah wujud yang hakiki yang dinamakan sebagai mahiyah kita. A'yan kharijah. Ni a'yan di sini kalau ibarat kita dinamakan sebagai maklumat. A'yan sabitah ini dia tak akan keluar sampai bila-bila, tak akan wujud pun. Tak akan wujud sampai bila-bila. Artinya apa maksud dikata tidak akan wujud sampai bila-bila? Iaitulah dia sentiasalah bayangan Tuhan. Ibarat begitu nak mudah fahamnya. Bukan dia keluar, tidak. Itulah keadaannya. Jadi penzahiran, itu nama sebagai penzahiran. Maka Allah Ta'ala menciptakan kita. Ni wujud khariji. Wujud khariji ni bila masih hilang je, tak ada apa-apa pun. Ni namakan sebagai wujud difardukan. Sekejap ada hilang terus jasad kita. Ini perbincangan dia. Jadi yang ini hukum bagi yang a'yan sabitah. Apa maksud hukum? Iaitulah paparan ataupun kita katakan surah, gambaran. Sebab apa kita kata gambaran? Ini kita nak membicarakan Allah Ta'ala menciptakan segala alam ini. Ama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ay liya'rifuni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk
untuk fahamkan, untuk kenalkan aku. Jadi Allah Ta'ala ciptakan kita ni sebenarnya nak ceritakan tentang apa dia? Tentang diri Tuhan. Jadi antara berkaitan dengan Tuhan ialah maklumat Tuhan. Inilah kita yang Allah Ta'ala tahu. Faham situ. Jadi ini namanya sebagai hukum bagi a'yan sabitah Allah Ta'ala. Kalau perbincangan dalam wahdatul wujud, hakiki atau mahiyah bagi kita itu ilmu dalam ilmu Allah Ta'ala. Itu bincangan dia. Jadinya yang kita wujud khariji ni, faham tak wujud khariji? Kan nak cerita wujud khariji letih pula kan. Itu kena ada asas awal tu. Wujud khariji ni wujud yang kita nak dijisim apa semua ni lah. Wujud khariji kita ni, yang luar pada zihn wujud kita ni. Assalamualaikum. Dah. Stuck. Tak boleh tu. Jadi kita ini untuk menceritakan apa dia? Paparan bagi, penzahiran bagi yang ini dari satu sudut. Menzahirkan apa yang Tuhan tahu. Nak menzahirkan apa yang Tuhan tahu. Ini alam ni penzahiran apa yang Tuhan tahu. Antaranya untuk kita faham. Itu dinamakan sebagai hukum. Apa yang Tuhan tahu Allah Ta'ala zahirkan. Allah Ta'ala menciptakan alam. Antaranya ialah diri kita sendiri. Dari secara umumnya. Jadinya apabila kita membicarakan tentang apa dia? Yang wujud. Bicara wujud apa dia? Wujud yang tidak menerima langsung ketiadaan apa semua. Yang mana? Tentang zat Tuhan dan berkaitan dengan zat Tuhan. Maklumat Allah Ta'ala. Ini begitulah kekal. Tak akan berubah sampai bila. Itu dah perbincangan dia. Jadi bicarakan tentang alam semuanya adalah hukum. Melihat apa yang zahir. Zahir itu dalam pelbagai. Zahir kita nampak ini apa yang dalam maklumat Allah, apa dalam maklumat Allah, apa yang dalam maklumat. Itu satu sudut. Itu dari sudut yang lain pula mana? Tuhan nak menceritakan tentang apa itu melihat apa. Itu dari sudut yang lain pula. Ini semua alam ini membicarakan tentang mazahir ketuhanan. Dari sifat Tuhan, dari sudut ilmu dan pelbagai lagi. Ini untuk sekadar mudah faham peringkat awal ni. Bukannya daripada Tuhan tu keluar keluar telur. Tidak, bukan begitu tuan-tuan. Jadinya wal batinu allazi laisa tatahu syai'un, dan dialah yang tersembunyi yang tiada di bawahnya suatu. Semua puncuk pangkal semua ini kekunci macam mana? Zat Tuhan. Yang paparan tentang maklumat Allah Ta'ala, hukum isti'adah semua ni, alam-alam ini semua ni, kekuncinya macam mana? Daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kekunci semua ini dalam bicara tentang ilmu Allah Ta'ala. Bicara ilmu tu apa dia? Ilmu tu ialah, kan kita ilmu itu bukanlah zat, bukan selain daripada zat. Biasanya macam mana kita katakan wal batin ialah Allah. Dialah yang zahir, dialah yang batin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi bil ayatil bayyinat. Dan rahmat Allah dan salamnya. Ini pun saya tak uraikan rahmat tu apa dia, salam tu apa. Rahmat itu ialah apa dia? Rahmat ialah daripada Allah lain, daripada itu semua perbincangan yang dia biasa dengar lah. Dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga perbincangan dalam ilmu kalam. Salam tu, adakah doa kita kepada Nabi boleh meningkatkan, kita salawat kita kepada Nabi boleh meningkatkan martabat Nabi semua. Dan kaul yang tamat ni ialah boleh menaikkan juga martabat Nabi. Dan perlu kita akui bahawasanya sebenarnya kita salawat kepada Nabi itu ialah manfaat untuk diri kita, untuk syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad yang dibangkitkan dengan beberapa tanda ayatin, tanda yang kenyataan, tanda-tanda yang nyata. Wa ala alihi wa ashabil ladina hum bayyanu kullal mushkilati wal mutasyabihat. Dan atas segala keluarganya, keluarga baginda Nabi Muhammad dan segala sahabatnya. Mereka itulah yang menyatakan, bayyanu menyatakan akan tiap-tiap kesukaran dan kesamaran. Ini semua barang itu istilal semua ni. Istilal ialah nak bagi clue lah. Bicarakan apa yang nak bencangan, tujuan objektifnya. Iaitulah perkara-perkara yang samar. Kena tahu istilah-istilah dalam sufi.
Fa ba'du, maka selepas daripada ini, fa hazihi risalatun saghiratul hajmi jama'tuha bi fadlillahil karimil manan. Dan ada pun kemudian daripada itu tu, wa ba'du. Du. Ai ba'dal hamdalah wal basmalah wassalah. Selepas daripada bismillah, baca alhamdulillah, selepas daripada selawat. Itu kemudian daripada tu, perkataan itu kembali pada sana. Maka inilah risalah yang kecil. Risalah yang kecil apa tu? Sambutannya. Apa dia? Tak, kecil apa? Maka inilah risalah yang timbunannya hamba himpunkan. Apa tadi? Timbunannya. Kalau kita baca sambutannya, kecil sambutannya biar betul. Itu yang kita kena cari ni juga. Kadang dia dah Syekh Ahmad Sari dia dah siapkan Syekh Ahmad Sari. Inilah risalah yang kecil, timbunannya mana himpunannya lah. Hampa himpunkan akan dia dengan anugrahi Tuhan yang amat mulia. lagi mempunyai hari kebangkitan, lagi mempunyai bangkitan. Jadi dengan limpah kurniaan Tuhan dan juga yang mempunyai limpah kurniaan Tuhan yang maha mulia dan juga maha mempunyai hari kebangkitan, fi bayani as'ilatin la ghaniya anha minal bayan, pada menyatakan beberapa pertanyaan yang tiada terkaya, artinya mesti ataupun berhajat daripadanya, lian jalia biha qulubul muhibbina al-mutaraddidina ilayya minal ikhwani wal akhawati, supaya soalan-soalan yang tak dapat tidak nak kena terangkan, supaya menerangkan dengan risalah ini dapat menerangkan segala hati kekasih muhibbin yang pergi datang kepada aku, yang macam-macam duk minta dari aku ni. Tapi sekarang ni yang tukar minta tu hilang selalu. Itu biasa berlaku. Dia semangat tak mengaji lah, memang dia orang pertama akan hilang. Aduh, macam-macam. Daripada beberapa saudaraku laki-laki dan perempuan, diminta kepada Syekh Fatani ni, ma'akillatil almi wal idraki lakin i'timadi ala fadlillahil karimir rahman, sedangkan serta sedikit ilmu dan pendapat ataupun pengetahuan dia, tetapi walaupun tak ada banyak ilmu, dia punya tawaduk dia, tetapi berpegang aku atas anugrahi bi fadlillah, i'timadi, berpegang aku, percayakan atas anugerah Tuhan yang amat mulia lagi amat murah. Baca, tulis saja di karang. Jadi satu lagi risalah Ali Sufi, tak silap kan. Ada satu lagi risalah Martabat 7. Bila siapa nama Ustaz Muhammad Kamal Akmal buat dia tesis tesis master dia.
Nanti kita minta dicetak lah. Minta dicetak, nanti kita dibaca lah. Wa arju minallahi an yuwaffiqani lisawabi. Dan aku harap daripada Allah Ta'ala bahawa diberi taufik akan daku bagi kebenarannya. Artinya, mohon Allah Ta'ala berikan aku punya penulisan ini bertepatan dengan kebenaran. Taufik. Wal fawdil yaumil ma'ab. Dan berdiri kemenangan bagi hari kembali kepadanya. Moga-moga dengan risalah ini sebagai jariah kemenangan untuk hari kembali nanti. Kata pengarang, Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu hai segala saudaraku yang diberi taufik bahawa diterangkan Allah, mudah-mudahan diterangkan Allah, bahawa di sini khabar ya lafzan insya'iyya maknan. Sebut saja dia bagi tahu tapi dia mohon kepada Allah Taala. Macam kita baca rahimallahu, Allah Ta'ala mengampuni, Allah Ta'ala merahmati. Mana kita tahu Tuhan rahmat. Tapi sebut saja Tuhan merahmati. Maksud yang kita hendaknya ialah ya Allah rahmatilah. Bahawa diterangkan Allah Ta'ala hatiku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terangkan hatiku dan hati kamu dengan nur iman dan tauhid. Bahawasanya adalah bagi segala kaum penghulu ahli sufi itu adalah ia beberapa istilah. Nak bagi tahu di sini sebagaimana funun, ilmu-ilmu yang lain ada istilah-istilahnya. Bila kita bicarakan tentang ilmu bahasa, bila sebut saja huruf, dia ada yang merujuk kepada huruf yang memberi faedah. Bila sebut saja kalam yang memberi makna. Jadi setiap fan ada dia punya istilah-istilah dia. Bila kita bicarakan tentang agama, solat itu ada istilah dia. Solat itu bukan semata doa. Solat itu dimulai daripada awal takbir sampailah diakhiri dengan salam. Itu maksud istilah bagi solat. Bukanlah solat dengan maksud semata-mata doa saja. Jadi setiap fan, setiap lapangan itu ada istilah-istilah dia. Jadi adalah ahli sufi itu beberapa istilah mereka itu yang tiada mengetahuikan dia istilah itu melainkan bagi ahlinya. Hanya ahlinya saja yang tahu. Jadi orang ahli yang tak tahu tak boleh lah. Kalau begitu ada dinyatakan dia punya istilah-istilahnya, dihuraikan istilah-istilahnya dalam kitab-kitab mereka. Jadi ini maknanya sama ada kita nak pengkritik ataupun orang yang nak faham, semua boleh ambil faedah. Tapi kadang-kadangnya masalahnya sekarang orang yang mengkritik, bila dia baca istilah, kita baca istilah, kita faham lain, mereka faham lain. Mana nampaknya apa dia di situ? Adanya beberapa masalah di situ. Kalau daripada hati kita dah tangkap dah memang perkara itu salah, sampai bila-bila kita melihat sebagai salah, kita baca pun dah nampak kunakan lain dah. Otak kita dah terikat dengan kita punya hukuman kita dah nampak dah terikat dah. Jadi kita baca itu nak menguatkan lagi kesalahan tersebut. Kita dah menghukumkan sebagai salah, jadi kita baca yang lain semua kita nak untuk menguatkan kesalahan tadi. Nampak makin lama makin nampak salah, makin lama nampak salah. Jadi orang ahlinya lain tidak pula. Bahkan Imam Syekhul Akbar Ibn Arabi mengatakan dalam kita awal-awal lagi mukadimah bagi Futuhat, dia kata sehingga perkara yang pelik, seseorang yang ahlilah, orang-orang yang ikhlas, orang betul-betul nak tahu, bila dia masuk kepada perbincangan golongan-golongan sufi, sedangkan dia tak belajar pun masalah istilah-istilah itu, tapi dia boleh faham sampai peringkat begitu. Maka tiada harus bagi orang yang bukan ahlinya mutalaahkan segala kitab-kitab mereka itu. Jadi nak baca kitab terus, baca kitab hikam terus, baca terus kitab-kitab yang tinggi-tinggi, tak boleh mutalaah nak bacanya. Kerana yang tiada mengetahuikan kehendaknya, jika diambil atas dasar zahir perkataan mereka itu, maka membawa kepada kufur. Jadi orang yang tak ada asas, orang yang bukan ahli, lebih-lebih lagi orang yang apa dia? Orang yang nak cari kesalahan. Jadi pertamanya, orang kalau semata-mata tak ada asas,
Pertama sekali dia boleh bawa kepada kufur. Dalil zahir. Boleh bawa kepada kufur. Kerana dia tak faham apa yang dimaksudkan di situ. Yang kedua pula, ada dalam bicarakan sebelum kita bicarakan sebelum ini, orang yang dia tak faham, dia baca, dia tak jadi kufur, dia mengkufurkan pula. Nampak tu. Ini jadi masalah. Sebab itulah diharamkan mutalaah segala kitab-kitab mereka itu bagi yang bukan ahlinya. Seperti kata Syekh Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu anhu, katanya, nahnu qaumun tahrumu mutala'atu kutubina. Artinya, nahnu qaumun tahrumu mutala'atu kutubina. Artinya bahawasanya adalah bagi kami suatu kaum yang haram mutala'ahkan segala kitab kami. Jadi ini dibawakan oleh Imam Sayuti. Imam Sayuti ni, nukilan daripada Imam Sayuti. Imam Sayuti menukilkan daripada yang lain. Tersebut juga dalam Jawahir, Jawahir karya Imam Sya'rani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang mananya secara umumnya golongan-golongan sufi seperti Ibn Arabi, mereka tidak membenarkan mutalaah, membaca kitab-kitab mereka, bukan yang ahli. Jadi timbul persoalan, macam mana dalam contoh dalam kitab-kitab seperti khusus golongan pengkritik mengata, macam mana kata haram baca, tengok mukadimah, maknanya hikam itu untuk dibaca oleh orang-orang ramai, untuk semua orang nas. Kita katakan sebagai bila sebut saja perkara yang boleh ditakwil. Kalau sebut saja manusia dengan maksud sebagian manusia yang layak, yang sesuai. Begitu juga dengan Abdul Qadir Al-Jili, apabila dia mengatakan untuk kepada manusia semua, artinya mereka yang sesuai. Semua yang mana sesuai, semua itulah yang mana sesuai. Yang tak sesuai itu bukanlah termasuk. Tapi bila nak cari salah, letihlah. Bicarakan tentang apa dia? Apabila kita membicarakan tentang istilah, saya bawakan satu kitab karya Imam Khatib Syarbini, itulah Mughni Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhil Minhaj, syarah kepada matan Minhaj Talibin. Itulah matannya Imam Nawawi. Pada jilid yang ketiga, kita belajar fiqah ke belajar apa ni? Ni kita fiqah, 4 jilid. Tak apalah, kita bawakan. Jilid yang ketiga, muka surat 61. Apabila membicarakan tentang antara ilmu-ilmu, tentang ilmu yang boleh diwasiatkan semua ni, antaranya ilmu kalam yang diperbincangkan, semua tak nak uraikan. Katanya lagi, qala As-Subki, ni 3 baris, muka surat 61, pada syarah dia 3 baris pada atas hujung. Qala Subki, berkatalah Imam Subki, wa kaza sufiyah, tu begitulah golongan-golongan sufiyah. Yang mana golongan sufiyah ini yang qasimuna ila hazaini qismaini, terbagi kepada 2 kelompok, ada yang sesat, ada yang tak sesat. Ini kata Imam As-Subki yang dibawakan, dinyatakan oleh Khatib Syarbini ni. Lalu wa atala fi zalika, Imam Subki dah huraikan tentang 2 kelompok ini, sebagaimana ilmuan kalam, ahli kalam ada 2. Begitu juga mengenai golongan sufi ada 2, satu sesat tak sesat, satu yang tak sesat. Summa fi akhir kalamihi, kemudian pada akhir perbincangannya, apa katanya? Kata Imam Subki, wa man kana min haula'i, dan sebagian daripada mereka itu golongan sufi-sufi yang mutaakhirin, ka Ibni Arabi, seperti Ibni Arabi wa Ibn Sab'in wal Qutubil Kunawi, Imam Kunawi, wal Afifuddin At-Tilimsani. Wa haula'i, mereka semua ini menurut Imam Subki, dalalun, sesat, juhalun, jahil. Kita kena akui, dalam juzuk yang keempat dihuraikan lagi mengenai tentang berlaku dua pandangan ataupun 3 kelompok, 3 pandangan ilmuwan-ilmuwan terhadap golongan tasawuf seperti mereka ini. Ada yang kita bicara sekejap lagi Ada yang meletakkan sebagai peringkat wali, ada yang mengkufurkan, ada yang tawakuf. Jadi fahaulai, kata Imam Subki, mereka ini dalalun juhalun. Jadi kita amanah bawa cerita, bawakan.
Mereka ini sesat, jahil, kharijuna, terkeluar. Nampak? Terkeluar antarikil Islam, daripada jalan Islam, fadlan anil ulama. Jauh sekali dia ni bukan ulama lah, jauh sekali. Kalau Islam dia terkeluar, jauh sekali dia ni terkeluar daripada jalanan ulama. Wa qala Ibnul Muqri fi Raudhihi, berkata Ibnul Muqri dalam kitab Raudhahnya, inna syakka, ini lagi dahsyat ni. Inna syakka, sesungguhnya syak fi kufri ta'ifatin, apabila seorang syak pada kufurnya kelompok Ibn Arabi, kufur, hukumnya kufur. Kalau siapa syak kepada kufurnya Ibn Arabi, maka orang itu juga adalah kufur. Ini pandangan yang gulu. Tapi kita sebutkan juga, sebutkan, kita kena amanah. Tapi kata Syekh Khatib Syarbini, dia kata qala syekhuna, berkata syekh kami. Syekh kami ni bila dalam kitab ini, Khatib Syarbini ni, dalam kitab Mughni ni, bila sebut saja syekhuna merujuk kepada siapa dia? Zakaria Ansari. Syekh Zakaria Ansari ni orang antara yang hebat dalam masalah fiqh Syafi'i. Syekhul Islam Zakaria Ansari, dan dialah yang menghurai, yang mensyarahkan matan Kusyairi. 4 jilid, saya tak ada lagi tu, nak mencari tu. Qala syekhuna, berkata syekh kami, iaitulah Zakaria Ansari. Wahum, golongan seperti Ibn Arabi, Ibn Farid dan sebagainya tadi, wahumul lazi, mereka yang mereka adalah orang yang zahiru kalamihim, zahir kalam mereka itu, inda ghairihim, di sisi orang lain adalah ittihad. Jadi orang yang tak faham, orang luar, dia bila dengar zahir mereka mengatakan ittihad ni. Jadi hulul ittihad lah, bersatu dengan Tuhan. Alam ini Tuhan. Itu nak. Qala, berkata syekh kami, itu Zakaria Ansari, wal haqqu, yang sebenarnya, annahum, golongan sufia ini, muslimuna, orang Islam, akhyarun, bahkan orang yang terpilih, bukan cacalan orang. Wa kalamuhum, namun kata-kata mereka, perbincangan mereka, ucapan-ucapan mereka itu jarin, berlaku, ala istilahihim, berdasarkan atas istilah mereka menggunakan percakapan mereka, istilah mereka. Engkau bahasa itik, yang ini bahasa ayam, ibarat begitu. Kasairi sufia, seperti mana golongan sufi yang lain, mereka ada bahasa mereka. Wahwa, istilah mereka itu, istilah itu hakikatun indahum fi muradihim, adalah hakikat, maknanya hakikat yang diistilahkan. Ini maksud sebagai hakikat orfiah. Kita bincang tentang bahasa. Ini kita belajar usul fiqh pula. Bahasa, perkataan, kalam, kalimah-kalimah, ada yang hakiki, ada yang majizi. Hakiki ada hakiki lughawi, ada yang hakiki urfi. Lagi apa lagi? Hakiki yang urfi ada uruf am, ada yang uruf khas. Uruf itu perbincangan dia. Jadi uruf khas tadi, setiap bidang itu berbeza-beza mafhum dia, maksud dia, kehendak dia. Jadi wahwa, istilah tersebut hakikatun indahum, ada hakikat maksud yang khusus di sisi mereka, fi muradihim, dalam maksud mereka. Wa in iftakara inda ghairihim, dan jika berhajat inda ghairihim, orang yang luar, orang selain daripada mereka itu, orang luar, mimman, daripada mereka, orang luar tadi, lau i'tiqada zahiruhu, kalau dia i'tikadkan zahir dia, orang luar dengar, ini kufur ni, ini ittihad ni, dia dengar kefahaman dia, dia ada kefahaman dia, yang ini ada kefahaman dia. Artinya dia ada hakiki istilahiyah dia, hakiki urfi dia. Yang sana pun ada apa dia? Hakiki lugawi dia. Hakiki lugawi dia, ibarat begitulah. Ataupun hakiki urfi dia. Jadi bila dia dengar sini, yang sana maksudkan lain, apa benda ni? Ini kufur ni, ittihad ni. Mana zahir dia dengar tu adalah ittihad, membawa kepada kufur. Jadi mimman lau i'taqada zahirahu, kalau dia i'tikadkan zahir maksud apa yang difahami, kufrun,
membawa kepada kufur, jadi berhajat ila ta'wilin, berhajat kepada takwil. Jadi bila kita kata berhajat pada takwil, takwil tu apa dia? Takwil ialah majazi. Takwil ialah bukan hakiki. Takwil ialah sarful lafzi, palingkan, pusingkan, maknanya jangan tak gunakan maksud sebenar lughawi, faham situ, ataupun urfi am, ataupun urfi pada maksud yang tertentu, palingkan wadak asalnya kepada makna yang lain. Tu. Jadi berhajat kepada takwil. Sebab apa berhajat kepada takwil? Izil lafzul mustalahu, kerana bermula lafaz yang diistilahkan alaihi, yang diistilahkan atasnya lafaz tadi, hakikatun fi ma'nahu al-istilahi, menjadi hakiki, makna hakiki pada makna yang istilahi. Jadi dinamakan sebagai hakikah urfiyah. Jadi kita kata apa dia sekarang? Kita kata tertikus. Bila kata tikus, kita panggil tikus. Yang istilahi dalam bahasa komputer itulah mouse tadi tu. Mouse tu apa dia? Mouse apa mouse? Mouse tu tikus ke tertikus? Tertikus ke tikus? Tak saya cakap mouse tu tikus ke tertikus? Tikus kan? Nak faham begitu. Jadi bila sebut saja tertikus, merujuk kepada maksud yang tertentu, yang diistilahi. Majazun fi ghairihi, jadi majaz pada yang lain pula. Jadinya dua kelompok, dua pengenaan. Penggunaan A untuk maksud 1+1, kelompok orang ini. Kelompok B ni pula, kelompok A, alif, kita kata alif itu ialah tambah 1+1. Ni kelompok kelompok B pula, menurut dia alif itu ialah 2+2. Jadi bila sebut alif sebutan sama tapi maksud yang berbeza. Nampak? Jadi kalau begitu, kalau dia dengar alif dengan maksud apa dia? 2+2, maka dia kena takwilkan. Kalau dia pakai guna hakiki ni macam mana? Guna hakiki ni ialah 1+1. Dah lari dah masuk di situ. Nampak tu. Jadi dia anggap itu sebagai majazi, yang ini pula anggap yang ini sebagai majazi. Dan dia anggap maksud dia itu sebagai hakiki, yang ini anggap maksud dia sebagai hakiki. Dia sebagai wadak urfi dia. Fal mu'taqidu minhum li ma'nahu, dan orang yang beriktikad daripada mereka bagi maknanya, makna yang istilahi tadi, li ma'nan sahihun, makna yang sahih, yang bukan salah kamu faham salah kamu maksud tadi memang salah lah maksud tu, tapi bukan itu yang kami maksudkan, kami ada maksud khusus kami. Ini jadi bila begitu, bila dia ada istilah dia, maknanya hakikat urfiah dia kena rujuk kepada istilah yang diberi oleh mereka. Jadi kita baca kitab mereka, kita menggunakan mijhar, kita menggunakan kanta kita, menggunakan kamus kita, ini jadi masalah. Jadi macam mana? Kalau kita tak tahu, kita wakuf. Ataupun macam mana? Kita kena tengokkan, palingkan makna zahir kita tadi, kita kena letakkan tuju kepada apa yang mereka maksudkan. Itu pertama sekali. Tujukan kepada mereka apa yang mereka maksudkan. Itu dinamakan sebagai takwil. Kena takwilkan kepada maksud yang dimaksudkan oleh mereka. Jadi bagi kita takwil, namun bagi mereka adalah hakiki. Tapi hakiki itu bukan yang kita faham, apa yang mereka faham. Contohnya kita katakan khayal, alam inilah khayal, alam ini adalah fardu saja. Tapi yang kita faham, fardu ni menganggar macam kita bicara itu, duk kaya-kaya, benda khayalan, sekejap hilang. Tapi yang mereka maksudkan apa dia? Yang fardu, yang khayal, bukan yang kita khayal, bukan yang kita fardu. Tidak. Apa yang Allah takdirkan, Allah Ta'ala ciptakan.
Cuma bila bicarakan tentang fardu manusia, apabila tentang takdir manusia, kau jangan pening-pening. Kau dah dengar cukup. Itu sebagai analogi saja. Berbeza antara fardu Tuhan dengan fardu kita. Jadi istilahnya berbeza. Jadi kelompok yang luar ini mengatakan golongan wahdatul wujud menafi terus secara total akan kewujudan alam. Khayal saja. Sedangkan mereka tak faham apa yang dimaksudkan oleh golongan wahdatul wujud, oleh golongan sufi. Jadi kita kena kembali. Bila nak tengok satu-satu istilah mereka, kembali kepada mereka. Apa yang mereka istilahkan. Bukan apa yang kita nak istilahkan. Bila kita bicarakan tentang golongan sufi ini, kita membawa istilah-istilah ahli kalam. Letih lah. Dah tak sama dah situ Dah tak sama dah. Alah, setakat itu je. Ada lagi panjang hujung. Yang penting sekarang kita kata apa dia? Golongan mereka ini ada istilah mereka, maka kita kena rojok kata. Jadi kalau kita nak tawil, kita nak benar nak tafsir semua, maka rojoklah kepada apa yang dihuraikan. Yakni apabila tiada ia tahu akan istilah mereka itu, maka sayu gianya. Jangan kita mudahkan segala perkataan mereka itu. Jangan senang-senang kita tegakan diri kita saja. Kerana adalah sekalian perkataan mereka itu dengan wallahu taala alam bisawab. Segala yang benar itu datang daripada Allah Taala. Segala kekurangan, kesilapan, ketaifan itu, kegelinciran itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhir bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma jalla man ada jaman marhum tabarrukan min ba'd tabarrukan ma'suma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillah wa rabbil alamin.